Korang tahu tak siapa panglima tentera yang baru sampai negara asing terus bakau kapal sendiri? Korang kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel ni sekali. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Pejam celik dah lebih 2 minggu kita berpuasa. Korang okey tak tu? Ada yang dah berlubang ke? Aku tak nak buang masa lagi memandangkan kita berada di dalam bulan Ramadan. Jadi hari ini aku nak cerita dengan korang beberapa peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Peristiwa yang pertama yang berlaku ialah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Baginda dikatakan menerima wahyu pertama pada malam Jumaat 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah bersamaan 6 Ogos 610 Masihi ketika beribadat di Gua Hira. Ada juga pendapat mengatakan wahyu pertama diterima pada malam Isnin 24 Ramadan bersamaan 13 Ogos 610 Masihi. Wallahu alam. Yang pastinya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Qadr. Jadi disebabkan peristiwa inilah kita meraihkan hari nuzul Al-Quran di negara kita iaitu Malaysia. Peristiwa kedua yang berlaku dalam bulan Ramadan iaitu Perang Badar. Perang pertama tentera Islam yang berlaku pada hari Jumaat 2 Ramadan tahun kedua hijrah. Punca perang ni dikatakan Abu Jahal sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW kerana kemunculan baginda menggugat kedudukan Abu Jahal sebagai pemimpin Bani Hashim dan pemerintah Mekah. Sebelum tu baginda telah dilindungi oleh bapa saudara baginda Abu Talib, pemimpin Bani Hashim sebelum Abu Jahal. Jadi setelah kematian Abu Talib, orang musyrik Mekah telah merampas harta, menindas dan mengusir umat Islam keluar daripada Mekah dan mereka berhijrah ke Madinah. Sayangnya, penindasan umat Islam ni tak berhenti dekat Mekah je, berterusan dekat Madinah, di mana kaum kafir Quraisy menyerang dan menindas umat Islam sebab takut kekayaan dan perdagangan dikuasai oleh orang Islam. Dalam perang Badar ni, Rasulullah pimpin 313 tentera umat Islam dengan kelengkapan 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dengan 2 ekor kuda. Fight dengan 1000 orang tentera Quraisy yang lengkap dengan 700 unta, 300 kuda dan semua orang ada senjata. Tapi walau macam mana pun, disebabkan semangat jihad tentera Islam yang membara membuatkan tentera Islam menang dan berjaya tewaskan 3 ketua perang dari kaum Quraisy iaitu Utbah, Syaibah dan Walid bin Utbah. Dan peristiwa ini diceritakan di dalam Al-Quran melalui surah Al-Imran daripada ayat 123 sampai 126. Nampak? Dulu orang berpuasa siap pergi perang. Engkau baru buat kerja berat sikit, adab panas dah mengeluh. Yang aku tak boleh belanya, kerja bawah aircon pun tak puasa. Macam mana? Peristiwa yang seterusnya iaitu Fatu Makkah atau pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-6 Hijrah. Peristiwa ini berlaku bila musyrikin Mekah langgau perjanjian Hudaibiyah, di mana setiap suku Arab boleh pilih nak sekutu dengan Rasulullah ataupun sekutu dengan Quraisy. Kemudian kedua-dua belah pihak ni tak boleh berperang selama 10 tahun dan tak boleh tolong pihak lain berperang. Tapi ada dua suku Arab ni yang bergaduh iaitu Bani Khuza'ah yang bersekutu dengan pihak Rasulullah dan Bani Bakar yang bersekutu dengan Quraisy. Ada satu malam ni Quraisy Mekah tolong Bani Bakar serang kampung Bani Khuza'ah dekat lembah Wati. Bila Nabi Muhammad SAW tahu, baginda terus perintahkan ratusan ribu umat Islam pergi ke Mekah tanpa pengetahuan penduduk musyrikin Mekah. Orang Quraisy nak berunding dengan baginda pun baginda tolak. Orang Quraisy Mekah pun dapat tahu yang umat Islam datang ramai-ramai dekat Mekah, tapi dah terlambat dah. Umat Islam dah nak sampai depan pintu dah. Akhirnya umat Islam dapat masuk kota Mekah tanpa sebarang pertumpahan darah. Peristiwa besar yang keempat iaitu penyerahan kota Taif. Kota Taif ni pernah buat hal dengan Rasulullah sebab penduduk Taif ni pernah halau baginda masa baginda berdakwah dekat sana. Bila umat Islam dah bebaskan Mekah, Bani Thaqif ni masih berkeras tak nak tunduk pada Rasulullah. Tentera Islam pun pergi ke Taif dan kepung kota tu dalam tempoh yang sangat lama. Akhirnya diorang pun mengalah dan datang ke Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah untuk serahkan kota Taif ni sebagai tanda menyerah kalah. Patung Al-Lata yang disembah selama ni dekat kota Taif pun dimusnahkan. Peristiwa besar yang seterusnya iaitu Khalid bin Al-Walid runtuhkan berhala Al-Uzza. Siapa tak kenal panglima perang Islam yang hebat sampai digelar pedang Allah ni? Kalau tak kenal, lepas tengok video ni korang search dekat YouTube, dengar kisah siapa Khalid Al-Walid ni. Lepas umat Islam datang dan bebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW
SAW musnahkan 360 patung dekat keliling Kaabah untuk sucikan balik kota Mekah daripada perbuatan yang syirik. 5 hari sebelum Ramadan berakhir di tahun ke-9 Hijrah, baginda hantar Khalid Al-Walid untuk musnahkan patung besar Al-Uzza di Nakhlah, dan selepas itu aktiviti penyembahan berhala pun berakhir. Akhir sekali peristiwa pembukaan kota Andalusia yang berada di selatan Sepanyol. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijrah, seorang panglima Islam yang bernama Tariq bin Ziyad daripada bangsa Barbar dihantar oleh pemerintah Bani Umayyah untuk tawan Andalusia. Masa tu Sepanyol dijajah dan di bawah pemerintahan Raja Visigoth terakhir yang bernama King Roderick yang sangat kejam, dan sebahagian besar penduduk berhijrah ke tempat yang lebih aman, terutamanya ke Afrika yang berada di bawah pemerintahan Islam. Salah seorang penduduk yang berhijrah ke Afrika ialah Gubernur Ceuta yang bernama Julian, memohon bantuan daripada Musa bin Nusair, Gubernur Islam dekat Afrika ketika itu, untuk memerdekakan Sepanyol. Musa bin Nusair pun memerintahkan Tariq bin Ziyad memimpin 12,000 tentera Islam dengan kapal-kapal pemberian daripada Julian untuk belayar dan menawan semenanjung Sepanyol. Lepas semua tentera Islam mendarat, diorang nampak tentera Kristian penuh dalam 100,000 orang. Tentera Islam pun dah start goyang. Bila Tariq nampak ketakutan tu, kau tahu tak apa Tariq ni buat? Tariq suruh bakau semua kapal-kapal dia orang. Tentera Islam dah pelik tau, dan terus tanya, kenapa nak bakau? Macam mana kita nak balik nanti? Tariq pun jawab, kita datang sini bukan untuk balik. Sekarang kita hanya ada satu pilihan je, tawan dan menetap dekat sini atau kita semua mati syahid. And then Tariq bakau semua kapal dia orang. Tentera Islam tak puas hati, terus kata, mustahil kita nak menang dengan senjata musuh lagi power tentera dia orang ramai macam ni. Tariq terus keluarkan pedang dan berkata, setiap negeri kepunyaan Allah adalah kampung halaman kita, yang menyebabkan tentera Islam terus datang semangat jihad tu. Tariq pun pecahkan tentera Islam jadi 4 kumpulan untuk tawan daerah-daerah kecil secara serentak dan cepat, dan King Roderick telah pun mati dalam pertempuran di Sungai Barbate. Akhirnya tentera Islam terus menuju ke Toledo, ibu kota Sepanyol, untuk memerdekakan Sepanyol, dan selepas itu tentera Visigoth dah tak berani nak lawan tentera Islam secara terbuka. Islam bertapak di Andalusia lebih kurang 8 abad daripada tahun 711 sampai 1492 Masihi. Itulah dia beberapa peristiwa besar yang pernah berlaku dalam bulan Ramadan yang aku nak kongsikan dengan korang. Semoga dengan perkongsian ni korang dapatlah pengajaran atau motivasi untuk korang semua manfaatkan bulan Ramadan ni dengan sebaik yang mungkin. Aku rasa cukup setakat ni cerita aku hari ni. Kalau ada yang kurang atau tersilap, korang boleh tambah atau betulkan dekat ruangan komen dekat bawah. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang jangan lupa like dan share dekat orang lain supaya diorang pun boleh dengar cerita ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa atau penyampaian aku tak berapa bagus hari ni. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.